Pasal setiap bom yang kamu lontar tu, bom tu akan balik pada kamu. Kau tak kat dunia pun nanti di hadapan Allah. Lepas tu dia sakit jantung mungkin. Dia pun rebah. Dan akhirnya 2 hari lepas tu dia meninggal. Kita nak ke segmen yang terakhir ni. Tentang pohon gharqad. Ada tak hadis ataupun hadis yang menceritakan tentang pohon gharqad ni, dan apakah benar dia kenapa Yahudi tanam pokok gharqad? Okey. Allah Akbar. Saya bacakan dulu hadis tu. Hadis ni sangat penting sebab ini janji kemenangan untuk kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la taqumus sa'ah. La taqumus sa'ah, ya Allah. Kiamat tak akan berlaku hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Sehinggalah orang Muslim dia pergi bunuh, dia pergi perang orang Yahud, fayaqtuluhumul muslimun. Dan dia dapat bunuh orang Yahudi ni, hatta yaqtabi al-yahudi. Sehingga kan orang Yahudi ni pakat sembunyi min wara'il hajar wasyajar. Dia sembunyi di balik batu dengan pokok. Fayaqulul hajar wasyajar. Dan batu dengan pokok tu kata, ya Muslim, ya Abdullah. Wahai Muslim, wahai hamba Allah. Ni batu dengan pokok bercakap. Pokok dengan batu bercakap, yes. Batu dengan pokok. Hadha Yahudiyun khalfi. Ni ada Yahudi belakang aku. Fata'al. Datang. Faqtuluh. Illa al-gharqad. Kecuali pokok gharqad. Fa'innahu min syajaril Yahud. Ni hadis riwayat Muslim. Pokok gharqad tak bagi tahu sebab dia pokok Yahudi. Dulu dekat Madinah dia ada Baqi'ul Gharqad. Kita panggil Baqi' Gharqad sebab banyak pokok gharqad kat situ. Orang Yahudi dah tanam kat situ dah. Oh, dekat di Madinah. Dekat Madinah, tapi sekarang dah kena tebang dah belaka jadi kuburan Baqi'. Ya. Kita tengok daripada hadis ini, satu, peperangan yang menunjukkan Islam pasti menang tu telah jelas ada dalam hadis ini. Kegemilangan orang-orang Muslim dan kejahatan Yahudi sampai ke pokok dengan batu pun benci dengan dia. Pokok dengan batu pun bagi tahu sebab kemuncak kejahatan dia buat tu. Dia sebut Yahudi kan? Dia sebut Yahudi. Dalam Quran pun kalau panggil Yahudi tu jahat dah tu. Kalau dia baik dia panggil allazina hadu, ahlul kitab. Maksud Yahudi Ustaz? Yahudi. Yahudi ni asal daripada salah seorang anak Nabi Yaqub. Oh, okey. Dia bukan daripada ni apa? Dia pecahan daripada perkataan apa? Hadiah kan? Bukan? Hadi, bukan? Tak pasti dia bukan tu. Bahasa Arab lah. Dia Yahuda tu kan adik-beradik Nabi Yaqub tu kan ramai pendengki kan. Pendengki ke adik sampai pergi buang adik dalam perigi. Salah seorang yang pendengki tu namanya Yahudi. Akhirnya bila sampai ke Mesir dia beranak pinak dekat Mesir. Tu dah dia ambil perkataan Yahudi tu. Bani Israel, anak Yaqub. Yahudi tu lah. Yahuda tu anak Yaqub. Itu dia ambil perkataan Yahudi. Jadi bila pokok gharqad ni orang Yahudi kan dia baca pasal hadis ni dan dia yakin. Dia tahu Dia tanam lah. Dia tanam sebab dia tahu pokok gharqad boleh selamatkan dia. Dan ihsannya, kesiannya Allah kepada orang-orang Yahudi ni juga sebenarnya. Sebab Allah ni Rabb untuk semua kan. Untuk nyamuk, lipas yang kita benci tu pun Allah juga Rabb dia. Sebab tu kita cuba hapuskan macam mana pun masih ada lagi tempat bersembunyi dia kan. Sebab Allah dia ada ihsan dia juga. Jadi Allah ni bukan nak bagi pupus Yahudi tu. So Allah pun bagilah tempat sembunyi dia juga. Ya? Sebab apa? Sebab nanti Dajjal datang, orang-orang Yahudi yang insaf yang tahu dia memang jahat, benarnya Quran cerita sesuatu betul, Nabi cerita sesuatu betul. Kalau dia ada hati, dia akan insaf dengan sebab-sebab tu. Ada juga benda tu. Maksudnya akan ada orang yang sekarang ni dia tengah jahat, bila keluar Dajjal dia akan kembali kepada fitrah. Maksudnya bukan. Maksudnya nanti kan ahli kitab, Muslim, Yahudi, Kristian yang ada jiwa fitrah ni, mereka akan bergabung untuk lawan Dajjal tu. Mereka akan kembali. Sebab tu dalam Quran pun ada sebut, kembalilah kepada satu perkataan yang sama antara kami dengan kamu, yang mentauhidkan Allah, yang tak mensyirikkan dia dengan apa-apa pun. Jadi peristiwa-peristiwa ni kita tengok antara hikmahnya kenapa Allah buat macam tu. Itulah antara perkara-perkara yang sepatutnya berlaku dekat dia. Dia pun insaf. Dalam surah Al-Isra' ni pun kita tengok baik sangat Allah ni sebagai Tuhan kepada seluruh alam. Sampai bila Allah cerita
kamu ni ditetapkan akan buat kerosakan 2 kali. Bukannya Allah saja cipta dia untuk jadi jahat. Tidak. Allah bagi tahu awal-awal. Contoh Allah bagi tahu, okey, ada neraka. Bahan bakarnya manusia dengan batu. Bukan Allah nak campak kita masuk neraka. Allah suruh kita jauh lah tu. Betul cerita awal. Ni pun Allah cerita Kau lah jadi awal. bahan bakar kan. Allah cerita awal supaya mereka elak. Sebab Allah kata Allah dah tolong kamu dah. Bagi pengikut ramai. Aksara nafira. Bagi banin. Bagi amwal. Harta. Anak. Sekarang ni Amerika. Semua UK sokong dia kan. Pengikut ramai. Ni mesti surah Ni surah Al-Isra. Oh. Kamu dapat macam-macam dah. Dan kamu kena ingat, kalau kamu buat baik tu pada diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu buat jahat, balik kat kamu semua tu. Sebab tu ada seorang ahli parlimen dekat Turki kan, ketika dia berpidato dekat Dewan Parlimen tu, dia sebutkan pasal setiap bom yang kamu lontar tu, bom tu akan balik pada kamu. Kau tak kat dunia pun nanti, di hadapan Allah. Lepas tu dia sakit jantung mungkin, dia pun rebah. Dan akhirnya 2 hari lepas tu dia meninggal. Dan kata-kata dia tu jadi masyhur, tersebar ke serata dunia. Saya teringat semua ni surah Al-Isra ni. Allah ingatkan. Nanti balik kat kamu semua itu. Tim-tim media dah lupa baca. Sebab Allah dah ingatkan, Allah dah tolong kamu, dah buat macam-macam kat kamu. Dan ayat empowernya, wa in uttum udna. Kalau kamu kembali jahat, siap kamu. Kami kembalilah hancurkan kamu. Ustazah garang dengan anak? Saya banyak rahmah, tapi ada masa tegas. Baca tu rasa macam memang genggam kan. Wain utum udna kan. Kau buat siap kau. Nak dengan mata Ustazah tu. Allahu Akbar. Baik Ustazah. Sebab memang jahat sungguh mereka buat sekarang kan. Dengan bom fosforus, senjata nuklear. Apa yang mereka tak buat? Sniper, apa tu yang guna peluru butterfly bullet tu. Yang bila masuk, ia jadi terbuka sayap, kisar semua organ. Allah, dahsyat. Terlalu jahat mereka buat. Ada juga yang tembak, dia punya losong peluru tu tak ada, hilang kan. Itu berlaku yang dekat setapak tu lah. Hebat teknologi dia. Baik Ustazah, jazakillahu khairan jazak. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberi balasan yang sangat tinggi pada Ustazah lah atas kesudian untuk hadir di CUP TV pada hari ini berkenaan dengan satu topik yang harapnya kita sebagai yang berkata pada hari ini yang turut menonton menjadi sebahagian daripada pembebasan bumi Palestin, insya-Allah kita kena yakin bahawasanya Palestin itu akan merdeka dan dia akan dimerdekakan oleh satu dunia. Betul. Semoga itulah sejarah-sejarah yang telah pun tertulis selama ni pun di Empire Uthmaniyah, di zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Semuanya atas sokongan bukannya pemimpin tu, tapi satu dunia menyokong sehinggalah ianya terbebas. Jadi terima kasih sekali lagi Ustazah. Ustazah Dr. Fatimah Syarhah, orang yang saya sangat kagum. Dulu baca buku Ustazah, lepas tu itulah dah lama tak baca sebab dulu korang bercinta ukti pula Astagfirullah Anton. So kita nak meluruskan tu, jadi kena bacalah buku Ustazah. Jadi terima kasih banyak Ustazah. Kepada anda di luar sana, jangan lupa follow, like dan share. Mungkin Ustazah juga boleh menggunakan platform Ustazah untuk sama-sama menyebarkan video ini. So kami daripada CUP TV mengucapkan terima kasih dan kita jumpa di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi